Yang lalu saya sempat sampai di masjid ni membuat satu perkongsian tentang kepentingan berdakwah kepada non-Muslim. Dan tetapi hari ini agak berbeza sedikit, iaitu saya bawa seorang sahabat saya, iaitu saudara Ben Uy Cui Beng, merupakan seorang yang telah pun terima dakwah Islam dan kemudian dia telah pun memeluk agama Islam. Ini bukan calang-calang. Dia sebenarnya asalnya seorang gangster, ataupun kita kata tu seorang kongsi gelap lah. Kemudian pernah juga ada orang kata tu sejarah-sejarah beliau yang colourful ataupun warna-warni kita kata ya. Jadi insya-Allah kita akan dengar sedikit perkongsian daripada beliau memandangkan tajuk yang telah pun diberikan kepada kami, iaitu Islam daripada perspektif seorang mu'alaf. Tetapi saya nak jelaskan sedikit bahawa saya bukanlah mu'alaf. Kadang-kadang orang tersilap kan. Diorang ni kalau nampak saya, sebab kawan-kawan saya ni semua kebanyakannya mu'alaf. Jadi saya duduk di kalangan grup-grup mu'alaf. Jadi secara tidak langsung saya pun jadi mu'alaf juga. Lepas tu dia panggil saya mu'alaf Melayu. Istilah barulah. Tapi ini alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi kita dan juga seluruh ahli karya yang sudi bersama kami insya-Allah. Dan insya-Allah apa yang kita akan kongsikan mengenai tajuk yang diberikan ialah berkenaan dengan cabaran-cabaran sebagai seorang yang telah saja baru memeluk agama Islam. Kita tahu sering mungkin kita nampak dekat luar sana, kita nampak kisah-kisah seperti orang masuk Islam dari macam-macam cara. Ada yang mungkin dapat baca Al-Quran, kemudian dia baca satu ayat dalam Al-Quran itu telah menyentuh hati dia, kemudian dia itu peluk agama Islam. Ada juga mungkin dapat hidayah daripada satu pengalaman dengan orang Islam. Contohnya macam sahabat saya yang ada di depan ni, orang Kok Lanah, boleh berbual 7 bahasa. Dia belajar 7 bahasa ni semata-mata untuk apa, tuan-tuan, puan-puan? Nak sampaikan Islam. Cik, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol, semua dia boleh cakap. Semata-mata nak sebarkan Islam. Dan kita nampak bahawa sebenarnya Islam ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak beri hidayah kepada seseorang itu, dia tak kira warna kulit, bangsa ataupun apa latar belakang dia. Kalau kita tengok di barat pula sedikit pengungsian. Kalau di barat, antara orang yang paling banyak sekali masuk Islam di Amerika Syarikat adalah orang-orang yang dalam penjara. Antara yang paling tinggi sekali statistik dia. Dan dia jadi satu fenomena di mana penjara sendiri mereka rasa terkejut. Kenapa orang yang dulu dia ganas, suka gaduh, maka menikam, bunuh orang kat dalam penjara, bila dapat Islam terus jadi tenang, aman. Dan sistem penjara Amerika sebenarnya sangatlah orang cakap tu, ada sistem support ataupun ada beri sokongan kepada golongan ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak dengar pula lah kisah ataupun cabaran sebagai seorang yang baru saja memeluk agama Islam, kemudian terlibat dengan kerja-kerja dakwah. Dan untuk sikit perkongsian kepada sahabat-sahabat semua, saudara Ben ni baru saja memeluk Islam tak lama daripada 3 tahun. Dan dengan izin Allah dan rahmat Allah, beliau telah pun berjaya membawa lebih daripada 30 lebih orang masuk Islam. Kadang kalau kita fikir, kita ni tanya sendiri diri kita, kita berapa orang kita bawa masuk Islam? Mungkin susah juga. Kalau dekat sini kat Kelantan mungkin kita jarang jumpa non-Muslim. Tetapi memandangkan Ben ni daripada Penang, berinteraksi, mempunyai kawan-kawan ataupun duduk bersama dengan non-Muslim, peluangnya sebenarnya lagi tinggi dapat berinteraksi dengan non-Muslim hari-hari dan sebagainya. Dan alhamdulillah daripada itu beliau telah pun menjadi seorang pendakwah, telah pun dilatih oleh saudara Lim Jui Sun yang biasa juga datang sini. Dia kata ini masjid best, dia cakap. Dia dah datang ceramah sini 4-5 kali. Dan insya-Allah apa yang beliau nak kongsikan selepas memeluk agama Islam, kalau nak dengar cerita dia bagaimana dia masuk Islam, sebenarnya banyak dah dekat dalam YouTube ataupun dekat mana-mana, ataupun lain kali boleh jemput dia cakap, kongsi bagaimana dia peluk Islam. Tetapi hari ini kita nak dengar daripada saudara Ben sedikit sebanyak apakah cabaran utama
the biggest challenge selepas saja memeluk Islam? Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Boleh dengar suara saya? Boleh ya? Boleh faham bahasa saya? Saya tukar mic sekejap. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Okey, saya tukar mic inilah, senang sikit. Boleh faham bahasa saya kan, sebab saya daripada utara. Dia punya logat ada sedikit berbeza. Kalau tak faham pun anggur-anggur sajalah. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, dia macam ni. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan juga penganjur program ini, dan juga sahabat saya Fadri Bohan. Sebenarnya hari ini dia sendiri yang berkongsi, tapi dia tahu saya sudah sampai di sini, dia pun ajak saya sekali lah. Alhamdulillah. Okey, cabaran yang paling besar selepas saya masuk Islam, apabila saya ingin belajar tentang solat dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum ni saya merupakan seorang alum. Anak sebut ni kena sebut pelan-pelan sikit sebab benda yang memalukan lah kan. Tapi pada masa itu saya di zaman jahiliah saya tak tahu apa itu halal dan haram lagi. Jadi saya rasa kerja itu adalah kerja yang mulia lah, sebab pendapatan yang begitu lumayan, tapi pendapatan yang tidak berkat. Masuk kiri keluar kanan. Walaupun dapat begitu banyak wang, memang tak tahu hilang ke mana, tak boleh simpan. Dan bila saya berhenti segala-galanya yang dilarang oleh Allah, memang susah. Sebab sudah tiada pendapatan. Dan macam mana saya nak bersara hidup isteri, keluarga dan mak dan ayah dan sebagainya? Macam mana nak bayar rumah sewa ataupun kereta dan sebagainya? Sebab pada masa itu kita belum ada iman, kan? Dan baru ucap 2 kalimah syahadah, terus tinggalkan, macam memang tak susah, kan? Maka saya pun masih jalankan kerja itu yang tidak berkat itu. Dan lama-kelamaan bila kita cuba memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah menerusi Quran, rupa-rupanya apa yang saya kerja selama ini memang tak betul lah, kan? Benda yang haram sebab melibatkan riba. Jadi saya pun tinggalkan. Bila kita tinggalkan, bila kita cuba untuk memahami ataupun beriman pada Allah, itulah bila datangnya ujian. Bertubi-tubi ujian datang. Sebab bila saya kehilangan rumah, kehilangan kereta, jatuh di tengah masjid selepas program dakwah di Masjid Batu Feringgi, sampai buku lali kanan pun retak, dan ayah masuk hospital serangan jantung, sumbat 3 saluran, anak yang kedua masuk hospital sebab jangkitan kuman. Kita boleh, orang kata boleh naik gila. Betul? Semua datang. Bila kita mula beriman pada Allah, ujian datang. Pada masa tu kita ingat nak U-turn kembalilah, rasa nak keluar daripada Islam. Sebab kenapa begitu susah selepas saya masuk Islam? Kan, sebelum Islam kehidupan saya okey, mewah. Bukan kaya tapi mewah lah, kan? Lepas tu bila ada kawan-kawan seperti Fadri Bohan, lepas tu ustaz-ustaz yang sentiasa memberi sokongan dan bimbingan, dia kata jangan risaulah sebab ini adalah sebahagian daripada ujian yang diberi oleh Allah, kan? Bila ada ujian, kita kena bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kerana bila ada ujian, bermakna Allah masih sayang pada kita, masih ada perhatian sama kita. Betul tak? Dan kemungkinan saya mempunyai dosa yang banyak, Allah bagi ujian untuk hapuskan dosa-dosa saya. Dan kemungkinan Allah nak naikkan darjat saya. Jadi sebab itulah pada peringkat awal memang susah. Sampai ada keinginan nak keluar daripada Islam. Jadi itulah jawapan saya. Masya Allah, kalau kita dengar kisah Ben ni, baru saja memeluk agama Islam tu terus diuji, terus menerus. Seperti tak ada.
Okey. Dia terus diuji, dan kalau kita lihat itu bukanlah satu perkara yang mudah yang harus beliau lalui ya. Dan saya bersama-sama beliau waktu dia baru saja memeluk agama Islam. Dan apabila saya lihat dia dalam keadaan yang sangat susah tu, saya tengok, saya pun jadi risau. Sebab apa? Kalau kita tengok seorang yang baru saja masuk Islam ni, kita tahu bahawa mungkin dia masih belum faham agama. Dia masih belum lagi kenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga dia tidak tahu lagi siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita lihat daripada kalangan orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam, kalau kita mengikut statistik di luar daripada Malaysia, hampir 40 hingga 50% mereka yang memeluk agama Islam akhirnya keluar daripada Islam. Apa sebenarnya punca dia? Antara punca paling besarnya ialah mereka tidak mendapat sokongan daripada umat Islam sendiri. Mereka gagal ada seorang mentor ataupun seorang yang boleh membimbing mereka dalam Islam. Dan mereka menjadi putus asa. Mereka jadi keliru dengan masyarakat, dengan agama baru yang telah mereka pilih. Dan ada kalanya pula apabila mungkin kita tidak ada ilmu dalam mengurus saudara baru ni, kita mula mengajar saudara baru ini bermula daripada hukum hakam, syariat dahulu. Tak boleh ni, tak boleh itu. Dan kemudian mereka rasa, alah, kenapalah susah sangat masuk Islam? Mereka yakin Allah itu satu, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, tetapi mereka belum bersedia untuk menerima syariat Islam. Dan itulah antaranya yang menjadi punca ataupun sebab mereka itu pilih untuk tidak mengamalkan Islam, ataupun mereka itu keluar Islam akhirnya. Tetapi di sini saudara Ben, alhamdulillah, beliau telah pun berani mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki ataupun untuk menerima dugaan-dugaan ini secara positif, dan kemudian mengambilkan ia sebagai satu semangat yang baru untuk beliau terus kekal sebagai seorang Muslim. Dan alhamdulillah hari ini kalau kita lihat band ni, dia dah keluar sampai ke Astro Oasis dah. Malah dah keluar ke beberapa rangkaian orang kata tu media tempatan di Malaysia. Malah TV Aceh pun dah keluar dah. Jauh dah menantau. Dan kita pun tidak percayalah, macam susah nak percaya kadang-kadang seorang yang daripada asal usul, seorang yang mungkin kita kata tu, kalau kita nampak lah band ni tattoo, ada tattoo macam contohnya lah, kita nampak sekali pandang kat luar, orang ni aku tak berani nak dakwah dengan dia. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak beri hidayah tu, Allah yang Maha Pemberi hidayah, Allah boleh beri hidayah kepada sesiapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Dan seterusnya saya nak dengar jugalah, mungkin sahabat-sahabat kat sini, tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu juga ya Ben. Kita sering juga dengar kisah-kisah di mana selepas seseorang itu telah pun memeluk agama Islam, kemudian mungkin sebahagian daripada ahli keluarga mereka ataupun rakan-rakan mereka tidak dapat menerima mereka dengan agama baru yang dia telah pun anuti contohnya. Jadi kita nak dengar daripada Ben pula bagaimana penerimaan daripada ahli keluarga dan juga kawan-kawan. Silakan. Okey, terima kasih Fadri, soalan yang bagus. Alhamdulillah. Okey, dia macam ni. Dekat luar, kebanyakan orang yang bukan Islam, khususnya masyarakat Cina lah, tapi bukan semuanya. Saya tak mewakili mereka. Ini adalah pandangan peribadi, apa yang saya nampak, dan kebanyakan macam itulah. Dan mereka mempunyai salah tanggapan terhadap Islam, di mana mereka ingatkan bila seseorang yang bukan Islam, khususnya orang Cina, masuk Islam, dia sudah masuk Melayu. Itu yang pertama. Jadi itulah salah tanggapan lah. Kita pun tak boleh salahkan mereka. Betul, mereka tak kenal Islam yang berpandukan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu tahun Islam. Alhamdulillah. Selamat datang. Okey, jadi saya memang bersyukurlah kepada Allah kerana Allah memudahkan segala urusan saya, di mana apabila mak dan ayah saya tahu saya ingin kembali ke fitrah ataupun berhijrah daripada kegelapan ke cahaya, mereka amat sokong. Mereka sokong. Malah ayah saya memberi saya satu nasihat.
Dia kata kalau nak menjadi seorang Muslim, jadi seorang Muslim yang terbaik. Jangan pergi setengah jalan nak U-turn balik. Dia kata nak pergi all out dan menjadi seorang yang baik. Itulah nasihat daripada ayah saya. Dan nasihat daripada mak saya pula, memang ada tomahan-tomahan yang kecil ataupun yang besar, di mana kawan-kawan apabila mereka dapati, bila mereka nampak itu saluran NTV7 kan, selalunya mereka mempamerkan berita-berita Mandarin dan sebagainya. Dan ada salah satu wartawan interview saya bila saya sudah masuk Islam kan, macam mana masyarakat Cina meraihkan hari raya. Jadi bila mereka nampak ini bukan itu Hasan punya anak, mak saya nama Hasan lah. Lepas tu bila mereka nampak mak saya, mereka macam sindir lah, oh kenapa anak kamu jadi Melayu, kan, itulah salah tanggapan. Tapi bila mak saya dengar tomahan sedemikian, mak saya tak marah. Dia kata, kamu semua tahu tak, dulu anak saya sebelum dia masuk Islam, dia amat degil sekali, tak pernah dengar cakap, keras kepala, selalu meninggikan suara dan sebagainya. Tapi bila dia sudah masuk Islam, dia macam sudah berubah, macam sudah menjadi seorang budak baik. Islam sudah berubahkan dia menjadi daripada seorang yang nakal jadi seorang yang baik. Jadi lagi pun anak saya masuk Islam, dia hanya tukar agama, bukan jadi tukar bangsa. Bangsa tak boleh tukar, tuan-tuan dan puan, betul? Kalau nak tukar, saya pun bersyukur kalau boleh tukar jadi Melayu. Ada banyak benefit, betul? Tapi tak boleh. Hakikatnya saya masih Cina. Tengok mata saya sepet tak? Sepet kan? Sama. Tak boleh. Hakikatnya Cina juga. Hanya kita tukar agama. Itulah penjelasan mak saya kepada kawan-kawan yang sindir mak saya. Jadi kita tak boleh salahkan mereka, tuan-tuan dan puan. Ini juga adalah tugas kita, tanggungjawab kita untuk mengkorek untuk membetulkan salah tanggapan yang mereka hadapi itu. InsyaAllah. Okey, baik. Satu sebenarnya kalau saya boleh tambahkan sikit, Ben, ada satu poin yang sangat baik di mana Ben sebut tentang salah tanggapan di kalangan masyarakat bukan Islam. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang kita harus ambil satu perhatian, ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa, kalau kita lihat di luar sana, walaupun ramai di kalangan orang bukan Islam tu tinggal di kalangan bersama ataupun mereka tinggal di kawasan orang Islam, kebanyakannya mereka tidak mendapat mesej Islam yang sebenar. Walaupun setiap hari dengan azan 5 kali, tetapi tak mungkin, ada besar kemungkinan mereka tak pernah tahu apa maksud azan tu. Melainkan kalau azan tu kita tukar bahasa Melayu ataupun kecek Kelantan lah. Jadi mereka tak tahu apa itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua mereka tak tahu dah. Tetapi seolah-olah mereka duduk di kalangan orang Islam, mesej Islam itu tak sampai kepada mereka. Mungkin yang sampai itu benda-benda yang mungkin negatif, maaf katalah. Kalau kita buka surat khabar contohnya, kalau kita nampak mungkin artikel-artikel yang bersentuh tentang Islam itu tidaklah satu benda yang positif. Jadi mungkin mesej Islam yang sampai kepada mereka bukan yang benar. Jadi daripada itu, salah tanggapan ini sebenarnya banyak di kalangan non-Muslim, ataupun kita kata bukan orang bukan Islam lah. Jadi antaranya ialah kita, kalau boleh lah, kalau ada kesempatan mungkin kita boleh bantu menyampaikan risalah Islam dan menyambung misi kenabian kita. Kalau saya boleh tambah sedikit lah, kalau saya percaya kita ni semua sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga sayang. Tetapi ada satu benda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah paling utama dia yang ramai di kalangan umat Islam kita tak buat. Iaitu apa? Misi utama dia, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itu misi utama dia. Nabi Muhammad SAW apabila mula diutuskan, bukanlah dia suruh orang solat, bukan, atau suruh orang berpuasa, ataupun suruh orang berzakat, bukan. Tetapi misi pertama Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyebarkan Islam, bawa orang keluar daripada syirik kepada agama tauhid. Itu misi utama dia. Dan sebahagian besar sekarang, maaf kata, Islam itu ataupun mesej ini tidak sampai. Tapi kita ni sayang Nabi, ya. Saya sama, saya Nabi juga. Jadi begitulah. Jadi antaranya ialah kalau kita nampak band ini adalah sebenarnya visi Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah satu kenyataan mesej Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk keturunan kita saja,
tetapi jugalah mesej Islam ini kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. So, insyaAllah itulah sedikit perkongsian Ben. Saya sebenarnya kalau kita lihat salah tanggapan ni telah banyak membawa ramai di kalangan non-Muslim mungkin jauh daripada Islam disebabkan soalan-soalan mereka tidak terjawab, kan Ben? Baik, alright. So Alhamdulillah saya juga diberitahu oleh Tuan Pengerusi kita ada sahabat kita yang baru saja memeluk Islam 1 tahun dia? Lebih kurang setahun Alhamdulillah. Semoga Allah memberi semangat dan terus kekal insya-Allah. Amin. Alright, so Alhamdulillah. Jadi saya nak tambahkan sedikit lah, memandangkan kita ada saudara yang ada dalam karya masjid di Al-Ikhlas ni. Sebenarnya masjid ni juga memainkan satu peranan yang sangat besar. Saya tanyalah, antara kalau orang baru saja memeluk Islam, mereka itu pergi kepada siapa? Dia pergi kepada siapa? Dia akan cari masjid paling terdekat. Setuju tak? Dia akan cari masjid paling terdekat sebab apa? Dia akan cuba cari ilmu ataupun mencari kawan-kawan baru yang boleh membimbing dan mengajar dia tentang Islam. Dan Alhamdulillah Allah beri seorang yang dekat dengan karya ni. Mudah-mudahan masjid ini boleh memainkan satu peranan daripada sokongan, daripada berkongsi ilmu, daripada mengajar. Mungkin kalau kita ada hari raya insya-Allah ni, hari raya Aidilfitri ke ataupun Aidiladha, kita boleh jemput saudara baru kita datang ke rumah kita, raikan bersama. Sebab apa? Mungkin di kalangan keluarga dia, mungkin mereka tidak meraikan. Jadi itulah antaranya sebenarnya ahli karya yang mempunyai saudara baru boleh membantu mereka. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Bila memeluk agama baru ni ataupun tukar agama ni bukanlah satu perkara yang mudah. Betul tak Ben? Kalau kita kata bila Ben ni memeluk agama Islam, mungkin Ben boleh kongsikan sikit. Ada sebahagian kawan-kawan dia tinggalkan dia. Kawan-kawan non-Muslim dia, bukan Islam. Tak boleh terima dia. Jadi macam mana Ben atasi perkara tu? Mungkin boleh kongsikan sikit. Bismillah, Alhamdulillah. Jadi seperti biasalah, bila mereka dapati saya sudah masuk Islam, mereka ingatan hanya oh ini Ben sudah jadi Melayu. Jadi mereka pun tenang saya keluar daripada WhatsApp group. Dia kata ini grup hanya orang Cina saja. Padahal saya orang Cina, macam saya katalah kan, tak boleh, hakikat tak boleh ubah. Tapi tak mengapa, kita tak salahkan mereka sebab itu adalah salah tanggapan dan itu adalah tanggungjawab saya untuk menjelaskan kepada mereka apabila masa yang sesuai. Sebab saya pun belum bersedia untuk berjumpa dengan mereka lagi. Sebab bila kawan rapat ataupun ahli keluarga kita yang rapat dengan kita, kita memang bukan senang untuk menyampaikan Islam kepada mereka, walaupun agama Islam adalah agama kebenaran. Sebab kita tak boleh berkeras sangat dengan mereka, kan? Kita kena jaga hati mereka. Sebab kalau kita direct cakap macam tu, nanti terguris perasaan mereka. Kita duduk satu rumah, nanti macam mana pula, kan? Kena ambil masa, kena bersabar, sentiasa berdoa kepada Allah untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Dan memang agak menarik bila tadi Fadri memberitahu masjid memang main peranan yang penting. Saya setuju, memang setuju. Dan bila saya sudah masuk Islam, pada peringkat awal saya tak berani pergi ke masjid. Saya takut, ada perasaan takut. Sebab saya seolah-olah macam orang asing. Betul? Tak pernah pergi ke masjid, tak pernah menjejak kaki ke dalam. Apakah rupanya dalam masjid? Kita tak tahu. Pada peringkat awal, walaupun saya sudah masuk Islam, saya ingatkan dalam masjid ada benda-benda yang kita sembah, seperti mana di tokong Cina dan sebagainya. Sebab saya tak pernah masuk ke dalam masjid, kan? Dan bila saya sudah bersedia, sudah beberapa bulan sudah bersedia, sudah tahu solat dan sebagainya, saya beranikan diri untuk pergi solat Jumaat kali yang pertama. Itu pun isteri sudah memberi sokongan yang padu. Dia pun gembira kan, suami saya sudah nak pergi solat berjemaah. Alhamdulillah. Sampai-sampai masjid saya kena halau pula. Sebab saya pakai, seperti biasa saya pakai t-shirt dengan seluar jeans. Kadang-kadang pakai seluar slack, kan? Sebab tangan saya ada katun. Tahu katun? Tatu lah. Tuan-tuan dan puan, saya buat tatu ni bukan dengan kefahaman haram dan halal. Sebab saya buat tatu ni semasa zaman jahiliah saya, semasa dalam kongsi gelap. Memang bukan ada nombor-nombor dan sebagainya. Cuma bila ada kawan-kawan semua buat, kita pun teringin nak buat, kan? Sebab semua kawan macam tu.
Lepas tu yang saya tahu, bila saya sudah mengucap 2 kalimah syahadah, segala dosa yang pernah saya lakukan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sudah menjadi seorang bayi yang baru dilahirkan seumpama kain putih. Tapi benda-benda yang macam ni kalau nak buang memang memudaratkan kesihatan saya. Kena laser ataupun kena letak asid, sakit. Kalau sikit-sikit tak apalah, ni satu lengan besar ni, kan? Jadi mereka halau, saya tak salahkan mereka, sebab mereka tak tahu saya sudah masuk Islam. Tapi apa salahnya kalau dia tanya, saudara, kamu ada di tempat yang salah ke? Contohlah kalau dia tanya kan, saya boleh jawab, bukan, saya nak solat sebab saya sudah masuk Islam. Kalau saya cakap macam tu, ada interaksi, maka dia tahu saya seorang mu'alaf. Bila dia sudah buat andaian sendiri, macam saya salah tempat ke dan sebagainya, walaupun contoh kalau saya bukan Islam pun, nak datang ke masjid, sepatutnya kita membuka pintu, jemput mereka masuk dan terangkan Islam pada mereka, bagi mereka nampak dalam masjid tak ada patung berhala. Dan bila kita solat, kenapa ada perlunya saf? Kenapa kita ambil wuduk sebelum kita menunaikan solat? Itu semua benda-benda adalah ilmu untuk sampaikan kepada mereka supaya mereka nampak, oh, Islam ni menjaga kebersihan. Nak solat kena ambil wuduk dulu sebelum menghadap ke Tuhan. Jadi ini benda yang positif yang saya nampak lah. Sebab apa yang saya nampak Brother Syafiq buat, mereka selalu buat mosque tour guide, pemandu pelancong masjid, di mana mereka menyampaikan ribuan mesej kepada pelancong-pelancong daripada luar negara. Yang saya nampak memang ada hasil. Salah tanggapan pun sudah selesai. Betul. Jadi inilah sedikit perkongsian lah. Alhamdulillah. Terima kasih bro. Alright. So saya nak tambahkan sedikit mengenai dengan tattoo ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berasal daripada Singapura sebenarnya, dan alhamdulillah saya telah pun berumah tangga di sini, dan saya kini tinggal di Malaysia. Tetapi ada satu fenomena yang sangat berlaku dekat Singapura yang agak ajaib lah. Sebab apa? Kalau kita lihat di konteks Malaysia ni, kita jarang-jarang sekali ataupun tak pernah akan nampak orang Melayu kita mempunyai tattoo, betul tak? Ada tak kita nampak anak muda kita dekat Kelantan, dekat Kota Baru ni ada tattoo? Mungkin tidaklah. Sama sekali insya-Allah tak ada. Ya. Tetapi kalau dekat Singapura tu, odak Melayu kita yang ada tattoo ini adalah perkara biasa. Malah ada yang tattoo dah sampai tengkuk, dah sampai muka dah, macam Abang Long Fadil dan sebagainya lah. Dah tak boleh tutup dah. Tetapi apa yang berlaku fenomena di Singapura ni ialah semakin ramai kumpulan yang macam gitu masuk kembali kepada Islam. Jadi kalau pergi ke masjid-masjid tu, jangan terperanjat kalau di kalangan staff tu ada yang tattoo penuh dah tak tutup dah. Tetapi itulah apabila kita katakan hidayah itu milik Allah. Allah kalau nak bagi hidayah kepada siapa saja pun dia boleh bagi. Jadi sebenarnya saya nak kongsikanlah satu dalam bab tattoo ni. Saya mempunyai seorang sahabat. Dia dulu memang waktu-waktu nakal dulu memanglah kita berkawan dan sebagainya. Jadi apabila dia dapat hidayah ni, dia dah berkahwin, dah berumah tangga, dia memang tattoo penuh dah, sampai lengan, sampai leher, sampai badan. Orang cakap badan dia tu dah macam drawing block. Tahu tak drawing block tu? Kertas lukisan lah. Macam gitulah, sampai ke tahap macam tu. Jadi apabila dia tu dah sedang mula berhijrah, belajar Al-Quran, belajar mengaji, belajar pergi masjid. Kemudian satu hari tu saya dapat mesej daripada dia melalui Facebook Messenger. Dia tanya kepada saya, bro, nak tanya sikit boleh tak? Kalau aku ambil wuduk dekat jamban, sah tak wuduk aku? Jadi saya mula tertanya, kenapa dalam banyak-banyak tempat kau nak kena ambil wuduk dekat jamban? Dia cakap dengan saya, tak ada macam gini bro, aku nak cerita dengan kau sikit. Aku pergi ke satu masjid dekat selatan. Saya tak nak sebut nama negeri lah. Aku pergi satu masjid dekat selatan ni. Dekat sana, waktu aku tengah ambil wuduk tu, datang seorang hamba Allah, datang kepada dia dan bisik kepada dia, kamu jangan nak berpura-pura. Kamu jangan nak berpura-pura, dia kata. Pada sahabat ni datang, dia nak mendirikan solat. Disebabkan masyarakat macam seolah-olah menampak orang yang ada tattoo ni adalah seperti second class, ataupun mungkin mereka tu tidak belong to Islam, tidak sebahagian daripada Islam. Jadi orang sampai timbul macam gitu punya perasaan terhadap orang ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat jumpa dia pada hari ini, sangat-sangat sedih lah.
dia dah jadi putus asa dengan Islam. Bukan hanya itu, dah putus asa juga dengan orang Islam. Dan hari ini dia jadi seperti agnostik ataupun macam atheist gitu. Dan duduk dekat Melbourne, kalau tengok hari-hari dia dengan kehidupan dia, parti sana parti sini, berhiburan dan sebagainya, dia tidak lagi mengamalkan Islam. Dan bila saya cuba untuk tarbiyah kepada dia, dia cakap, jangan buang masa lah, aku dah tak nak dengar dah ni semua. Dia kata apa? Daripada para serupa, dia kata, nampak baik, tetapi orang macam aku tak boleh diterima. Dia kata macam gitu. Tetapi timbul pula satu persoalan. Kalaulah maaf kata, datang seorang masuk ke masjid kita, ingin mencari Allah, mungkin dia tak pakai hijab, dia memang tak ada hijab pun, ataupun dia tak ada seluar panjang, memang tak ada kain pun dalam masjid, adakah kita akan halau dia? Atau kita akan cakap, nak, ini ada kain, kalau tak bawa kain, pakcik boleh kasih kain. Kalau anak tak ada tudung, makcik boleh kasih tudung. Lepas tu mungkin ajak dia minum kopi ke, terangkan Islam ke, ajak dia jemput masuk masjid ke. Akankah kita buat macam gitu? Ataupun kita suruh dia balik pergi ambil kain dulu? Atau kita cakap, baliklah pergi ambil tudung dulu? Sebenarnya kalau kita lihat, kalaulah rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini terbuka untuk semua makhluk Allah, sebenarnya siapa kita untuk menghalau orang keluar daripada rumah Allah? Jadi apa yang berlaku, saya doakan orang yang telah pun menegur sahabat saya itu hinggakan dia jadi begitu. Mudah-mudahan Allah memberi dia hidayah. Dan jangan pula Allah nanti mengambilkan apa yang telah dia lakukan itu menjadi penghalang dia untuk masuk syurga, sebab telah pun menghalau seorang daripada hamba Allah masuk ke dalam rumah Allah. Jadi itulah satu pengajaran, insya-Allah kita boleh kongsikan sama ya. Dan saya nak tambahkan juga berkenaan dengan masjid terbuka yang telah Ben sebutkan tadi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau lihatlah, menurut pengalaman kami yang terlibat dalam mosque tour ataupun orang kata tu jelajah masjid ataupun menjadi pemandu masjid, lain kali boleh jemput saudara Syafiq kita. Dia pengalaman boleh berbual 7 bahasa dan cakap dengan orang seluruh dunia. Anak Kelantan ni, orang kok lanah. Saya sampai tadi ikut cakap kecek Kelantan ikut dia. Pada orang Singapura ni. Jadi dia telah pun berjumpa dengan ramai orang bukan Islam. Mereka kebanyakan datang mempunyai satu persepsi yang sangat-sangat negatif tentang Islam. Sebab apa? Mereka itu sebahagian besar tak pernah pun ada kawan orang Islam. Mereka tidak ada pun sumber-sumber Islam yang benar. Tak ada. Apa yang mereka nampak mungkin dari surat khabar, daripada YouTube, daripada berita, itulah yang mereka kenal Islam. Kalau saya tanyalah, media-media ni ataupun surat khabar ke YouTube, kebanyakannya orang apa? Orang Islam ke atau bukan orang Islam? Bukan orang Islam. Jadi kalau orang bukan Islam, adakah mereka akan mengatakan benda-benda yang fakta benar tentang Islam 100% benar? Mungkin tidak. Mungkin kalau kita nampak tu, mungkin Islam apa yang ditonjolkan ataupun ditunjukkan mengenai Islam mungkin perkara-perkara yang mungkin kurang elok lah. Jadi sebenarnya apa yang saya nak kongsikan di sini ialah, masjid ini sebagai rumah Allah, hendaklah kita bersama-sama raihkan ataupun kita sama-sama bantulah saudara baru ke orang yang nak mengenal Islam itu. Mudah-mudahan mereka dapat mesej Islam yang betul di dalam sini, insya-Allah. Okey, so seterusnya Ben, saya nak tanya juga. Okey, selepas Ben telah pun meluk agama Islam, keluarga boleh terima, kawan-kawan tak boleh terima, ada sebahagian lah. Tetapi apa sebenarnya yang telah memberikan Ben sebagai satu motivasi, mungkin boleh kongsikan dengan kita semua untuk terus kekalkan menjadi seorang Muslim? Silakan. Okey, bismillah, alhamdulillah, soalan yang bagus. Alhamdulillah, terima kasih Brother Fadli. Okey, yang saya tahu, dekat rumah yang masuk Islam adalah saya, isteri dan 3 orang anak. Dan sepatutnya kalau nak mendirikan solat pun dengan berjemaah dengan keluarga, ahli keluarga, sepatutnya saya kena menjadi imam. Betul? Selama bila masuk Islam tak tahu solat, anak tak tahu solat, takkan isteri saya jadi imam? Betul? Mungkin pada peringkat awal dia boleh ajak saya macam mana nak baca surah-surah yang wajib untuk mendirikan solat dahulu, seperti Al-Fatihah dan sebagainya.
Jadi perkara itu membuat saya, apa yang saya buat, anak saya akan ikut. Kalau saya tak mempamerkan perkara yang positif, seperti mana saya kena bergigih untuk belajar menjadi imam supaya saya boleh memimpin keluarga saya solat berjemaah dan menyampaikan apa kefahaman mesej yang saya tahu kepada anak saya. Jadi terus menerus saya belajar tentang Islam. Malah saya ada bersama dengan seorang sahabat yang baru masuk Islam baru 2 tahun, nama dia Daniel. Kalau dia dah tengok, dia mesti gelak dah. Kita sama-sama berdua pergi ke Kuala Lumpur belajar untuk mengambil kursus diploma pengajian Islam seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kita ulang alik daripada Penang, pergi belajar 2 jam balik dengan Daniel selama 6 bulan. Sampai tahap begitu, tuan-tuan dan puan-puan, saya begitu lapar ilmu. Sebab yang pertama, saya nak jadi imam pada ahli keluarga saya, menjadi contoh. Yang kedua, ramai kalangan ahli keluarga saya dan juga kawan-kawan saya yang dekat dengan saya, semua belum lagi Islam. Jadi kalau saya tak menyampaikan Islam kepada mereka, siapa yang nak sampaikan Islam kepada mereka? Saya tak nak nanti semasa di padang mahsyar nanti mereka dakwah saya di depan Allah. Dia kata, ya Allah, ada seorang kawan baik saya sudah masuk Islam, tapi dia tak pernah menyampaikan Islam pada saya pun. Macam mana saya nak jawab di hadapan Allah nanti? Dakwah atau didakwah? Jadi itulah yang membuat saya lapar ilmu, belajar. Sampai sekarang pun masih belajar, tak boleh habis. Ilmu Islam, tuan-tuan dan puan, memang tak boleh habis, betul? Dari segi fiqh, ada begitu luas dah. Syariah, Quran, hadis beribu-ribu hadis. Aisyah saja radhiyallahu anha, dia keluarkan hadis 2210 hadis. Kita sudah hafal semua ke? Belum. Jadi itulah yang membuat saya ingin dalam supaya saya dapat menyampaikan mesej yang sebenar kepada kawan-kawan ataupun ahli keluarga saya yang masih belum Islam. Semua saya memohon pada tuan-tuan dan puan-puan, doakan semoga Allah memberi hidayah kepada adik keluarga saya dan juga kawan-kawan saya yang jiran-jiran saya dan semua orang ataupun semua umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ben. Dan sebenarnya motivasi untuk kekal sebagai seorang Muslim, lagi-lagi kalau baru saja memeluk agama Islam ini, bukanlah mudah ya tuan-tuan dan puan-puan. Antara sebabnya ialah seperti apa tahu? Seperti orang yang baru saja memeluk agama Islam ni, kalau kita biasa dengar lah, umpama bayi yang baru lahir, ataupun kita kata tu ibarat kain putih yang tidak ada dosa ataupun kesan ataupun ada kotoran. Jadi ada kalanya pula yang seperti saya, kalau ingat tadi saya sebut di peringkat awal, bila seorang itu baru saja memeluk agama Islam ni, janganlah kita, apa orang kata tu, terus tumpukan kepada syariat ataupun tumpukan kepada hukum hakam. Malah yang sebaiknya kita tumpukan kepada tauhid, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat kenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala, mudah untuk belajar ilmu-ilmu lain. Percaya cakap saya. Sebab apa? Bila kita tahu siapa Sang Pencipta, kenapa kita nak kena sembah Dia, insya-Allah itu sebenarnya membantu kita untuk dalam segi mencari ilmu, beribadah dan lain-lainnya. Dan dan nanti saya nak minta Ben kongsikan sedikit bagaimana kita nak mengenal Allah secara senang ataupun mudah, dan supaya mudah-mudahan insya-Allah cara ini kita boleh terangkan kepada sahabat-sahabat kita yang baru saja memeluk agama Islam ataupun mereka itu mungkin baru nak belajar ataupun kembali kepada Islam, insya-Allah. Baik Ben, kita boleh kongsikan sikit? Boleh? Alright. Bismillah, alhamdulillah. Dia macam ni. Yang penting kita kena sampaikan tauhid, siapa Allah dahulu, kan? Seperti mana semasa zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat, saya tak berapa ingat namanya, dia pun tak ada ilmu, dia baru masuk Islam, dia terus sampaikan Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi bila kita berjumpa dengan kawan, kita mesti ada kawan-kawan yang non-Muslim, betul? Mungkin di tempat kerja ke ataupun di jiran, mungkin di sini jarang lah, tapi di Penang pun majoriti orang non-Muslim. Dan apa perkara yang kita boleh menyampaikan, bagaimana kita nak bezakan pencipta dan ciptaan, dan penyampaian yang kita boleh membawakan ke harmoni. Maksudnya kita tak menyinggung perasaan mereka tanpa mencerca agama sembahan mereka.
Kita menggunakan pencipta ataupun Tuhan. Sebab kalau kita sebut Allah, dia tak tahu apa itu Allah, betul? Tapi mereka tahu Tuhan ataupun pencipta. Jadi peringkat pertama kita akan tanya dia. Contoh saya menggunakan nama Acong lah. Senang lah. Nama Acong tu orang Cina kan. Acong lah, kamu percaya kepada Tuhan tak? Dia mesti percaya. Setiap manusia di muka bumi mesti akan percaya ada Tuhan. Sama ada Tuhan tunggal kan atau Tuhan tiga dalam satu. Mereka tak tahu nak bezakan. Jadi bila kita tanya dia akan percaya Tuhan. Okey, kita teruskan dengan soalan kita. Kamu rasa Tuhan tu ataupun pencipta tu kekal abadi atau tu tidak kekal abadi? Dia akan jawab kekal abadi. Betul. Seterusnya, adakah Tuhan mempunyai permulaan dan pengakhiran? Dia akan jawab Tuhan tiada permulaan dan pengakhiran. Siapa yang ada permulaan dan pengakhiran, kita tanya dia akan cakap ciptaan. Seperti mana tumbuh-tumbuhan, manusia dan sebagainya. Semua ada permulaan dan akhir. Lahir dan hidup dan mati. Seterusnya, adakah Tuhan memerlukan sumber-sumber seperti matahari ke, angin, makan dan minum? Contohlah, mereka tak perlu. Pencipta ataupun Tuhan tak perlu. Hanya yang perlu ciptaan. Kita perlu makan dan minum. Tumbuh-tumbuhan pun perlukan air, baja dan sebagainya. Betul? Dan seterusnya, Tuhan itu perlukan rehat dan tidur tak? Tuhan tak perlu rehat dan tidur. Kita yang perlu rehat dan tidur. Dan seterusnya, adakah Tuhan itu terikat pada ruang masa dan jisim? Siapa yang terikat? Ciptaan yang terikat. Kita terikat pada ruang masa dan jisim sebab kita tak akan tahu apa yang akan berlaku keesokan hari. Hanya Maha Pencipta, iaitu Allah SWT yang akan tahu. Betul? Jadi kita tanya semua soalan ni, 5 soalan. Kita bagi tahu dia, di pasaran kan ada banyak Tuhan. Tuhan yang mana satukah yang mempunyai ciri-ciri sedemikian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka tak dapat jawab. Mereka yang boleh jawab pun mereka akan kata tiada. Kalau dia sebut tiada, maka dia sudah melafazkan la ilaha. Betul? Dan tugas kita kena sampaikan illallah. Kita terangkan, kamu nak tahu tak sebenarnya ada satu Tuhan ataupun pencipta yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Kita bukalah surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. Semua di situ. Betul? Tuhan tak ngantuk dan tidur. Jadi itulah ringkas, mudah untuk menyampaikan dan tidak menyinggung perasaan mereka. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Itulah sedikit perkongsian bagaimana ya cara mudah sebenarnya untuk menyampaikan Islam itu kepada orang bukan Islam, daripada menerangkan mereka siapa itu Sang Pencipta dan siapa itu adalah ciptaan Tuhan. Dan ini sebenarnya satu metodologi yang telah pun diamalkan oleh Brother Lim Joo Soon apabila menerangkan non-Muslim. Sebenarnya ia adalah satu pendekatan yang sangat relax ataupun sangat tidak provokatif, orang kata tu boleh mencetus kemarahan terhadap orang lain. Dan secara fitrahnya manusia, kalau kita sebut tentang fitrah manusia ni, Allah telah pun tanam kat dalam diri kita ni mempunyai satu boleh mengenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala, boleh mengenal siapa itu Tuhan. Allah dah tanam kepada setiap anak Adam. Seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap anak Adam itu lahir di atas fitrah. Kemudian kedua ibu bapa mereka lah yang telah menjadikan mereka Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Dan juga disebabkan fitrah mereka tu yang suci. Anak, kalau kita tengoklah bayi, baik bayi orang Islam ataupun bayi orang bukan Islam, mereka itu suci. Kalau sekiranya mereka itu meninggal sebelum balik, insya-Allah mereka akan masuk ke syurga. Setuju tak? Walaupun dia dilahirkan di dalam keluarga bukan Islam. Jadi di sini kalau kita lihat apa yang telah membuat fitrah mereka itu mungkin tercemar ataupun terselubung, ialah disebabkan mungkin pengaruh ataupun didikan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau lihat sekarang kebanyakanlah, kalau kita tengok di seluruh dunia, mereka bukan lagi panggil orang Islam yang orang yang memeluk agama Islam itu sebagai convert.
malah mereka menggunakan revert, iaitu kembali kepada, bukan lagi tukar. Biasanya kalau istilah convert ni digunakan oleh agama Nasrani ataupun agama Kristian, tetapi yang lebih tepat dalam agama Islam ialah revert, kembali kepada agama asal. Mereka bukan tukar-tukar, tetapi kembali kepada agama asal, agama fitrah, iaitu menyembah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Alright, so ini adalah sedikit perkongsian. Kami pun rasa sekarang masa dah hampir habis. Nak ambil soalan ke Tuan Muzi? Ada soalan? Kalau ada soalan, insyaAllah. Ya? Ya? Ada soalan ke sahabat? Ya? Ada soalan? Okey, ada soalan yang lain-lain, insyaAllah? Nak tanya kepada saya ataupun Ben? Ada soalan di komen? Ada ke Bu Hari? Ya, silakan. InsyaAllah. Ya. Dia tak ada ending, dia tak ada beginning. No beginning, no ending. Dia tak ada Ya. tidur. Yes. Ya. Okey. So Tuan Pengerusi kita kata sebenarnya untuk kongsi kepada yang semua yang lain. Tuan Pengerusi yang mudah untuk pada orang bukan Islam, orang Islam sebenarnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, silakan bang. Okey. Salam. Okey, bismillah, alhamdulillah. Saudara tanya, saya ambil berapa masa untuk convince isteri saya masuk Islam. Sepatutnya sebalik tau. Isteri yang convince saya masuk Islam. Okey, sebab isteri saya lahir Islam, dia daripada Indonesia. Dan bila kita kahwin 16 tahun yang lalu, okey, ini saya sudah pernah kongsikan dekat YouTube dan sebagainya, di mana macam mana saya hijrah kan. Saya akan kongsikan ringkas saja. Isteri saya Islam, dia berasal daripada Indonesia. 16 tahun yang lalu bila kita kena kahwin, dia memang ada pujuk saya masuk Islam. Saya tak nak. Saya keras kepala, dan pada masa itu saya tak kenal Islam. Saya benci Islam, ada sebab. Tapi tak ada masalah nak jelaskan begitu panjang kan. Jadi saya mutalkan isteri saya. Isteri saya ikut agama saya Islam, dia pindah pergi Kristian pula. Dan pada masa yang sama, dia memang menunaikan kewajipan dia sebagai seorang Islam, Muslim, untuk menyampaikan dakwah selama belasan tahun ini. Sampailah dia bawa saya pergi berjumpa dengan bapa mertua saya, iaitu ayah dia. Dan dari sanalah dia membawa saya pergi ke masjid di Indonesia. Dan di sana saya mendapat hidayah yang pertama daripada Allah SWT. Saya mendapat ketenangan di rumah Allah. Sebab itulah saya memang setuju sangat apa yang dilakukan oleh Brother Syafiq dan juga rakan-rakan saya semua yang membuat pemandu pelancong. Memang bagus di sana sebab saya mendapat hidayah. Saya pun doakan semoga orang pelancong yang daripada luar negara datang ke masjid mendapat hidayah Allah. Jadi itulah isteri yang convince saya masuk Islam, dan kita sama-sama kembali ke fitrah 3 tahun yang lalu. Dan sekarang kita saya yang membimbing dia lah. Sebab isteri saya dia lahir Islam pun dia ilmunya kurang. Kalau ilmunya ada, dia takkan kahwin dengan saya. Betul? Disebabkan dia tak ada ilmu, maka dia keluar Islam ikut saya. InsyaAllah. Kalau saya boleh tambahkan sedikit lah bang, sebenarnya kalau daripada menurut yang macam kes-kes ataupun isu-isu mu'alaf yang pernah saya lalu ada pengalaman ataupun mungkin daripada kawan-kawan dan sebagainya, sebenarnya pasangan mereka ataupun isteri ataupun suami mereka yang mungkin seorang saja yang telah memeluk Islam, seorang lagi tidak, ya,
Jadi bagaimana? Kalau kita ikut tempatan, kita haruslah hormat uruf ya. Ada yang mengatakan selepas tempoh idah, kalau tak perlu Islam juga haruslah berpisah, contohnya lah. Tetapi saya ambil contoh luar negara, contohnya di Filipina. Ya. Ada sebahagian mereka isteri masuk Islam, suami tak masuk Islam. Ni saya ambil konteks di luar sebagai perkongsian. Tetapi di sini ialah, bayangkan anda telah pun berumah tangga sepanjang contoh 20 tahun. Senang tak nak tinggalkan isteri ataupun suami? Lepas tu ada lagi pula mungkin 3-4 orang anak tinggal satu rumah. Senang tak nak terus tinggalkan keluarga, anak, bini? Tak mudah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang mereka buat, mereka mengambil pendekatan yang lebih mudah di sana, di mana mereka itu mengambil fatwa-fatwa daripada ulama-ulama kontemporari, yang sebahagian mereka membenarkan untuk mereka tinggal serumah selagi mana mereka itu mempunyai niat untuk berdakwah kepada pasangan dia. Dia ada fatwa ya, ada fatwa yang membenarkan. Kalau kita lihat dalam seperti contohnya di dalam kitab Yusuf Al-Qardawi sebagainya, ya, ada fatwa ini. Tetapi bagaimanapun kita harus hormat uruf tempatan kalau ada undang-undang yang lain. Jadi apabila mereka dapat sempat tinggal di rumah bersama, apa yang berlaku ialah lama kelamaan terus menerus berdakwah, pasangan dia masuk Islam. Ada mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun masuk Islam akhirnya. Dan Islam ini, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, macam Ben cerita tadi, kita tahu bahawa sebahagian orang yang masuk Islam, mereka itu kena halau daripada rumah oleh ahli keluarga, kena halau, mak tak mengaku anak lagi pun ada, kena ikat dekat tiang pun ada kat rumah. Isteri blacklist pun ada. Isteri blacklist pun ada. Dia cakap. Tetapi apa yang kita harus faham ialah Islam datang bukan untuk memecah belahkan keluarga. Islam datang untuk membawa orang kepada kebenaran. Dan kalau kita mempunyai mak bapak yang bukan Islam, dia tetap mak bapak kita. Kita tidaklah boleh kata, oh kau dah masuk Islam, kau tak boleh duduk serumah dengan mak bapak lagi, pasal mak bapak masak kerbau pendek. Itu secondary. Yang penting tu khidmat kepada mak bapak tu yang penting, walaupun mereka tu bukan Islam. Itu yang diutamakan. Jadi itulah perkongsian saya sedikit berkenaan dengan, sebenarnya kalau kita nak cerita bab bimbingan mu'alaf ni, sebenarnya tajuk dia satu tajuk yang besar. Tetapi memandangkan masa yang mungkin limited ni ataupun terhad, itulah sedikit perkongsian yang saya boleh kongsikan. Ada satu lagi soalan, boleh ambil ke Tuan Pengerusi? Ada satu soalan. Ni daripada online Ada live ni, kami buat live di Info Sunnah Kelantan. Jadi orang tanyakan soalan. Apa soalan dia? Tanya Ruben, selepas memutuskan dikali daripada ahli konsikat, ada tak tuntutan daripada ahli bukan rakan-rakan? Okey, soalan dia begini. Dia soalan yang online tu daripada page Info Sunnah Kelantan di Facebook. Dia tanya ditujukan kepada saudara Ben. Memandangkan Ben ini kan merupakan seorang bekas ahli kongsi gelap. Jadi soalan dia begini, selepas dia itu telah pun masuk Islam, ada tak terima ugutan daripada kawan-kawan daripada kongsi gelap? Silakan Ben. Okay, bismillah, alhamdulillah. Yang pertama, bila saya sudah masuk Islam, saya terus berhijrah. Maksudnya saya pindah daripada mukim tersebut. Sebab kalau saya tak pindah, memang susah bagi saya, kerana kalau lama-kelamaan saya masih akan terjebak dan buat benda-benda yang diharamkan oleh syariat Islam. Jadi bila saya berhijrah, saya pun tukar segala nombor telefon dan sebagainya, tapi Facebook masih kekal jadi kawan lah. Mereka nampak apa yang saya buat, daripada seorang yang tak betul sudah masuk Islam menjadi seorang pendakwa pula, malah boleh menyampaikan Islam dan sebagainya. Dan saya pernah berjumpa dengan mereka di tepi jalan, masih kawan lah, tengah khabar dan sebagainya. Tapi setakat ini tak pernah lah sampai terima ugutan dan sebagainya, sebab kita semua masih kawan. Cuma ada segelintir yang sudah unfriend saya dan sudah block saya daripada, ataupun tendang saya keluar daripada grup-grup WhatsApp. Itu tak mengapa, sebab saya tak salahkan mereka pun. Sampai ugutan tak ada lah.
Jadi saya pun harap tak akan berlaku lah kan. InsyaAllah. Tapi apa-apa pun kita bertawakal pada Allah. Sebab kita membantu agama Allah, Allah akan membantu kita. Dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat ke-7. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alright, itulah sedikit perkongsian dan juga penjelasan daripada band Wee Cui Beng, insyaAllah. Okay, so saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli karya semua, terutama sekali kepada tuan pengurusi kita dan juga kepada AJK Masjid yang telah sudi menjemput kami untuk membuat sedikit perkongsian pada malam ini. Dan kita juga ucapkan ribuan terima kasih kepada tim Info Sunnah Kelantan yang sudi melakukan live supaya ia dapat memberi manfaat lebih banyak lagi kepada orang di luar sana. Malah saya juga ada terima daripada komen-komen di page saya sendiri, ada sahabat-sahabat saya yang sedang menonton daripada Singapura. Bayangkan teknologi sekarang ini, mereka yang jauh pun boleh tonton. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kepada semua, kami memohon maaf sekiranya ada salah daripada penyampaian kami, dan segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Dan insyaAllah ada ruang dan peluang kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.